9. Boleh? Tuan? Okey. Lagi sekali ya. Okey. Fizik tingkatan 5, bab 1, daya dan gerakan. Subtopik 1.4, kekenyalan. Okey, bila sebut kekenyalan, perkara yang kamu biasa terbayangkan ialah spring. Spring boleh dimampatkan, spring boleh diregangkan. Tak kira mampat, tak kira regang, bila dilepaskan daya daripada mereka, lalu mereka kembali ke bentuk asal. Okey. Begitu juga, bukan kata spring, apa-apa sahaja bahan. Kalau tengok kata kunci yang ada dalam kekenyalan ni, sifat bahan. Dia tak kata sifat spring. Bahan boleh jadi apa-apa sahaja yang dia menyerupai sifat-sifat kata kunci yang ada dalam kekenyalan ni. Adakah pemadam ini adalah spring? Kita picit dia jadi kemek gitu. Bila kita lepas, dia kembali ke bentuk asal. Kita regangkan, tarik, bermaksud kita regangkan dia memanjang begitu. Bila kita lepas, dia kembali ke bentuk asal. Maka sebenarnya pemadam juga adalah sejenis spring, kerana ia menunjukkan sifat kekenyalan, iaitu boleh kembali ke bentuk dan saiz asal selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Itu maksud definisi kekenyalan. Ada juga dalam bentuk macam ni. Ini pun spring juga ni. Apa benda ni? Getah. Sebab bila tarik, kenakan daya, dia berubah bentuk, dia memanjang. Bila lepas, dia kembali ke bentuk asal. Okey ya. Jadi getah juga adalah memiliki sifat kekenyalan, dan dia juga adalah sejenis spring. Kalau tali macam mana tali? Adakah tali memiliki sifat spring? Adakah tali memiliki sifat spring? Ni tali ni. Okey, boleh nampak tali ni? Bila tarik, putih terus. Adakah tali memiliki sifat spring? Tidak. Okey. Tapi tali ini boleh membantu spring. Contohnya kita ada kita ada kayu. Kayu tu kita bengkokkan, kemudian kita ikat tali ni hujung ke hujung. Hujung ke hujung macam ni hujung pembaris ni. Jadi kita boleh buat panah. Jadi bila kita tarik di tengah tali ni, dia akan melengkung macam ni. Kita tarik. Bila kita lepaskan, maksudnya tali ni membantu bengkokkan kayu ni untuk melengkung. Jadi dia juga boleh, dia bukan spring tapi dia boleh guna untuk menjadikan kayu tu jadi spring. Ni pembaris ni pun spring juga. Okey, tengok bila cikgu kenakan daya tarik macam tu, dia bengkok. Sekarang ni tengah menyimpan tenaga. Okey, bila cikgu lepas, dia pukul balik dan kembali ke bentuk asal. Jadi bila cikgu bengkokkan begitu, ia meregang di kawasan atas molekulnya dan mampat di kawasan bawah molekulnya. Kan? Bila lepas, dia kembali ke bentuk asal. Tolak atas pun sama. Bila lepas, dia kembali ke bentuk asal. Jadi ideanya banyaklah bahan yang dia memiliki sifat kekenyalan ni. Tidak hanya semata-mata bentuk spring. Macam-macam bentuk pun boleh jadi. Okey, dan ada banyak lagi lah. Ada banyak lagi. Asalkan kamu tengok benda tu boleh buat kata kunci yang ada dalam ni, itulah dia memiliki sifat kekenyalan. Kamu punya tilam pun sama kan? Tilam, bila kita tidur atas dia tu, dia ikut bentuk badan kita.
Tapi bila kita bangun, dia akan kembali ke bentuk asalnya. Okey, maka tilam pun ada memiliki sifat kekenyalan. Kita teruskan hubungan antara daya dengan pemanjangan spring. Apa hubungan antara daya dan pemanjangan spring? Bila sebut hubungan ni dalam cerita fizik memang ada dua sajalah. Kalau sebut hubungan iaitu berkadar terus atau berkadar songsang. Mana-mana bab dalam fizik ni bila sebut hubungan memang kamu faham itu sajalah. Dalam fizik ni hubungan ada dua saja, berkadar terus atau berkadar songsang. Kalau cerita hubungan dalam kehidupan tu memang banyaklah. Apa hubungan kamu dengan orang yang melahirkan kamu? Kamu sebut ibu lah kan. Apa hubungan orang kamu dengan orang yang menjaga keselamatan kamu? Kamu sebut bapa lah kan. Tanya bapa sebut kamu sebagai anak. Betul tak? Kan? Ini cerita hubungan ni bukan hubungan kat luar tu dah. Hubungan dalam cerita fizik ada dua je, mudah je. Itu pun ramai tak boleh dulu. Cikgu pun tak faham. Ada dua cerita je pun tak boleh nak menjawabnya. Di hubungan ada. Okey, apa kamu boleh kata tentang hubungan antara daya dan pemanjangan spring ni? Yang mana satu daripada dua tadi? Berkadar terus atau berkadar songsang? Berkadar terus ialah bila daya dikenakan kepada atas spring, maka spring semakin memanjang. Macam tu makin memanjang. Maknanya daya adalah punca, pemanjangan spring adalah akibat. Jadi kita akan sebut ini adalah berkadar terus dengan ini. Bila ini tinggi, yang ni pun jadi tinggi. Itu maksudnya. Bila ini rendah, ini jadi rendah. Jadi bila keadaan begitu berlaku, maka kita sebut ini berkadar terus dengan ini. Habis berkadar songsang bila kita guna? Bila terbalik. Bila ini semakin tinggi, ini jadi semakin rendah. Maka hubungan yang kita nak buat pada mereka ialah ini berkadar songsang dengan ini. Boleh faham? Dan begitu juga sebaliknya, kalau ini adalah rendah, didapati ini menjadi tinggi. Dengan semakin rendahnya dia ini jadi tinggi. Maka hubungan ini kepada dia ialah juga berkadar songsang. Boleh Okey, dalam kes ni kita dapati bila daya dikenakan, lebih tinggi daya dikenakan, lebih pemanjangan. Daya lebih kuat, lebih panjang. Daya lebih kuat, lebih panjang. Daya lebih kuat, lebih panjang. Maksudnya bila mana daya tinggi, maka pemanjangan pun bertambah. Maksudnya hubungan dia ialah daya berkadar terus dengan pemanjangan spring. Macam tu. Okey. Cikgu tanya kamu ni. Dekat tangan cikgu ni ada spring kamu ada idea tak? Bila cikgu tekan macam ni, cikgu rasa spring ni macam terlalu lembut sangat. Apa maksud lembut? Cikgu kenakan daya yang sikit saja dia dah boleh kemek. Atau cikgu kenakan daya tarik yang sikit saja dia sudah boleh memanjang dengan mudah. Maksudnya spring ini dia tak keras, dia lembut. Okey. Kamu ada idea tak? Siapa-siapa ada idea tak? Macam mana nak buat spring ni boleh jadi lebih keras? Apa maksud lebih keras? Ialah
bila cikgu cuba nak picit ni, sangat sukar nak picit sebab dia semakin keras. Maksudnya cikgu kenakan daya yang kuat, tekan dia picit macam tu untuk, tapi dia bagi pemendekan yang sama, yang sama daripada daya yang besar. Yang ni sama, cikgu nak cuba tarik ni supaya cikgu kenakan daya yang tinggi, sedang pemanjangan tu masih sama dengan semasa dia lembut. Siapa ada idea macam mana nak buat spring ni bagi dia keras lagi? Macam mana nak buat? Idea siapa-siapa? Kalau kamu ni seorang engineer lah, macam mana nak design spring ni? Kita nak design balik lah supaya dia punya size lebih kurang sama macam ni, tapi dia lebih keras. Macam mana nak buat? Ialah dengan mungkin tukar jenis bahan. Ni bahan apa tak tahu. Mungkin kali ni cikgu buat spring ni dengan bahan yang lebih keras. Contohnya keluli atau campuran alloy contohlah. Mungkin spring ni buat dengan satu jenis logam sahaja. Tapi kalau cikgu buat campuran 2-3 logam, barangkali dengan saiz yang hampir yang sama, bentuk yang sama, barangkali cikgu dapat kekerasan spring yang berbeza. Jadi ideanya ialah cikgu boleh adjust dia punya kekerasan tu dengan adjust jenis bahan yang membina spring tu. Okey. Kalau cikgu nak buat lembut lagi, barangkali cikgu buat dengan plastik. Buat dengan plastik mungkin lembut lagi lah. Okey, boleh nak keras lagi, buat dengan besi ke, keluli ke. Okey. Jadi idea yang pertama, faktor yang pertama yang boleh mempengaruhi kekerasan spring ialah jenis bahan. Setelah kita guna ubah suai pada jenis bahan ni, katakan kita masih belum mendapat kekerasan yang cukup lagi. Ada cara lain tak kita boleh tambah keras spring ni? Selain daripada ubah jenis bahan membina spring ni, ada cara lain tak? Cara kedua ialah kita menambah saiz diameter spring. Cuba tengok ni, diameter ni satu dawai ni. Diameter ada dua dalam cerita ni. Diameter ada dua, iaitu diameter spring ni, diameter dawai yang membina spring ni sendiri ni. Okey. Kecil tu diameter dawai tu sendiri dan diameter lingkaran spring ni. Okey. Dia punya apa ni? Ketebalan spring ni. Ketebalan lingkaran ni di diameter tu Jadi untuk diameter dawai spring ni, kita buat yang lebih besar lah kan. Kalau nak tambah keras, bina dia punya diameter ni lebih besar lagi, lebih tebal lagi maksudnya. Lagi tebal, lagi keras spring tu. Okey, boleh bayang. Yang ketiga ialah kita nak tambah keras spring ialah diameter spring ni sendiri. Diameter lilitan spring ni sendiri. Kita nak bagi keras macam mana? Kita nak tambah diameter dia ke? Bagi lebar lagi ke? Kita lilit bagi lebar lagi ke? Atau kita lilit bagi dia halus? Bagi diameter dia kecil. Hak mana akan menambah kekerasan spring? Faham ke tidak ni? Macam ni ni. Kita tengok ni apa beza ni. Dia punya ketinggian ni sama, bahan dia pun sama, tapi bezanya ialah dia punya diameter spring ni diameter ni. Okey. Diameter spring ni dengan hak belah sini. Okey. Diameter spring ni adalah berbeza kan.
Jadi antara kiri dan kanan ni, hak mana yang lebih keras? Kalau kita picit atau kita regangkan. Hak diameter besar atau diameter kecil? Adalah yang berdiameter kecil. Lagi kecil diameter spring lebih keras. Tak percaya boleh try. Ambil pedawai, cuba try. Balut pensel ke apa. Cuba buat berbeza diameter. Cuba kamu try tekan tengok. Atau tarik. Yang berdiameter kecil macam ni adalah lebih keras. Mungkin selalunya pelajar keliru antara dua diameter ni. Kalau hak ni, kalau tengok diameter spring ni sama kan. Tapi diameter yang ketebalan dawai ni lebih tebal pada hak ni. Jadi hak ni tak apa, betul hak ni lebih tebal. Diameter dawai lebih keras spring tu. Tapi hak ni terbalik. Lebih kecil diameter spring, lingkaran tu, lebih keras dia. Dan faktor yang terakhir yang boleh mempengaruhi kekerasan spring ialah panjang spring tu sendiri. Bahan yang sama. Kedua-dua ni bahan sama. Diameter dawai pun sama. Diameter dawai. Diameter lilitan spring pun sama. Tapi apa yang bezanya pula kali ni ialah panjang. Panjang spring ni. Yang ni kalau kita tengok pendek lagi daripada hak ni. Belah kanan ni. Jadi, habis hak mana yang akan memberi kesan spring lebih keras? Yang pendek atau yang panjang? Jawapannya yang pendek. Lebih pendek spring dibina, lebih keras spring itu. Jadi boleh Lagi sekali, yang pertama tadi, bahan binaan spring itu. Kita bina dengan keluli, dengan kuprum contoh, maka jenis bahan akan menentukan kekerasan spring. Macam kes ni, keluli lah lebih keras daripada kuprum. Walaupun design bentuk dia semua sama, panjang dia sama, diameter dia sama, tapi dia tengok jenis bahan juga. Faktor yang kedua ialah ketebalan spring. Ketebalan dawai spring. Lebih tebal, lebih keras. Faktor ketiga, diameter spring. Lebih kecil, lebih tebal. Lebih kecil, lebih keras. Dan faktor yang terakhir, keempat ialah panjang spring. Iaitu lebih pendek, lebih keras. Jadi kalau cikgu minta kamu bina spring yang sebaliknya, macam mana kamu nak cadangkan? Itu binakan spring ini didapati keras. Dapatkah kamu bina spring dengan lebih lembut lagi? Apa yang kamu boleh buat? Ialah kamu terbalikkan cerita tadi. Sebelumnya pakai bahan keluli. Kamu cakap pakailah bahan daripada kuprum atau plastik contoh untuk buat spring. Jadi lebih lembut. Contoh. Kemudian yang kedua, kamu boleh kata jadikan dawai spring itu halus, lebih halus. Supaya dia spring lebih lembut, tidak keras. Yang ketiga, jadikan diameter spring itu lebar, besar macam ni. Supaya ia lebih lembut, dimampak atau diregang. Dan yang keempat, supaya spring itu menjadi lebih lembut ialah menambahkan panjangnya itu. Menambah panjang spring itu supaya ia menjadi lebih lembut. Bila tekan atau tarik, ia menjadi lebih lembut. Okey. Okey. Kita pun ada graf untuk spring ni. Kita ada graf. Graf itu ialah graf daya melawan pemanjangan spring. Kamu faham maksud pemanjangan ni?
panjang spring, itu salah. Siapa tulis graf daya melawan panjang spring, itu salah. Dia letak perkataan per situ, pemanjangan. Maksudnya pemanjangan itu disebabkan daya apa yang sahaja yang dikenakan. Contohnya cikgu ada spring. Contohnya, sekejap. Sebab ramai orang keliru antara panjang dengan pemanjangan. Contohnya, cikgu ada satu spring. Katakan spring itu, okey, ini tanpa dikenakan apa-apa daya. Ni maksudnya spring yang digantung. Ada pemberat ni. Katakan pemberat awal-awal ni tak ada. Jadi panjang spring ni ialah katakan 5 cm. 5 cm. Okey. Kemudian setelah digantung satu daya, didapati spring itu memanjang. Katakan sampai sini ya. Ini ada satu beban atau daya dikenakan. Okey, yang ini tak ada daya lagi. Okey, apa itu kalau nak faham apa itu pemanjangan. Pemanjangan ialah yang panjang yang oleh datang daripada daya itu. Contoh dekat paras ni, yakni paras asal panjang spring. Sekarang paras ini sudah turun ke bawah sampai kat sini. Contoh sampai kat sini. Okey. Jadi inilah dia panjang yang disebabkan oleh daya ini. Maka inilah dia graf yang kita nak buat. Maksudnya daya ini melawan pemanjangan. Hak ni lah kita sebut pemanjangan. Pemanjangan spring. Bukan panjang spring tak. Kalau panjang spring daripada sini ke sini. Ke ni asal tadi ni, daripada sini ke sini. Atau daripada sini ke sini. Itu panjang spring. Ini disebut pemanjangan lain. Pemanjangan ni diukur daripada dia sebelum dikenakan daya sehingga ke titik spring ini meregang sehingga oleh kerana daya dikenakan. Itulah dia pemanjangan. Kita nak sebut pemanjangan. Okey, boleh Jadi balik pada graf ni. Ya, bila kita lukis graf macam biasalah. Kamu dah tahu matematik graf ni. Kita akan sentiasa ada dua paksi lah. Iaitu paksi Y. Okey. Dan paksi X. Mendatar. Paksi Y wakili apa? Paksi X wakili apa? Paksi Y dalam cerita ni, kes ni kali ni, mewakili daya. Okey. Iaitu dengan simbol daya F besar dan unit Newton besar, N besar. Okey. Maknanya kalau nak buat simbol ni, kena buat dua simbol. Pertama, simbol kuantiti fizik. Yang kedua, simbol unit yang digunakan. Okey. Paksi X pula mewakili apa? Paksi X mewakili pemanjangan spring. Okey, yang ini tadi ya. Yang sikit ni tadi ya. Pemanjangan spring. X dengan unit meter. Okey, jadi ialah mungkin kamu akan buat eksperimen apa semua, kamu akan dapat 5-6 titik koordinat, plotkan. Ya, sebelum itu cikgu nak tanya kamu dulu, tengok matematik kamu betul ke tidak. Setiap kali kita ada graf ni, paksi Y melawan paksi X, berapa banyak data yang kita boleh dapat? Berapa banyak jenis data yang kita boleh dapat daripada satu-satu graf? Siapa tahu? Setiap kali kita ada apa-apa saja graf, berapa banyak data yang kita boleh dapat daripada graf yang kita bina? Apa-apa sahaja graf daripada fizik ke, daripada kimia ke, bio ke, matematik ke, admat ke, bahasa Melayu sekalipun ke,
geografi ke. Ada berapa jenis data kita boleh dapat setiap kali daripada graf? Siapa tahu? Okey. Kita boleh dapat sebanyak 4 jenis data yang berbeza. 2 daripada 4 kita dapat terus langsung. Kita dapat direct terus daripada paksi itu sendiri. Iaitu paksi X tu kita terus dapat data dia, iaitu pemanjangan tu berapa, contoh. Dan paksi Y itu sendiri, dia punya daya dikenakan berapa, contoh. Manakala 2 lagi daripada 4 yang last, kita boleh dapat dengan kita lakukan operasi matematik yang simple, mudah, iaitu membahagi. Iaitu kita ambil paksi Y bahagi paksi X yang kamu cuba sebut tadi, yang kamu kenali sebagai apa nama lain bagi kalau kita ambil Y bahagi X ni. Apa nama dia? Nama lain ialah kita mencari kecerunan garis itu. Betul tidak? Sebab nak cari kecerunan garis ni, contoh kita ambil tinggi ni, betul tak? Tinggi ni kita bahagi dengan lebar ni kan. Jadi kita mendapat kecerunan. Kecerunan itulah, graf itulah akan mewakilkan kita mendapat jenis data yang ketiga. Habis data yang keempat pula apa dia? Data yang keempat ialah tadi bahagi kan, sekarang kita darab. Iaitu kita ambil paksi Y, kita darab dengan paksi X. Pastinya memberi kita data jenis yang keempat. Iaitu atau setara dengan apa? Yang tadi bahagi setara dengan mencari kecerunan. Habis kalau darab, kita setara dengan apa? Kita mencari apa? Kita mencari luas. Luas di bawah graf. Contohnya cuba kamu cari luas yang berlorek ni, hak segitiga ni. Maknanya kamu kena ambil tinggi darab lebar lah kan? Betul tak? Dialah kemudian kamu bahagi 2 sebab dia separuh je ni. Bahagi 2. Di idenya, data jenis keempat boleh dicari dengan melakukan operasi matematik yang mudah, iaitu paksi Y darab paksi X. Jadi idenya begini. Kadang-kadang ada setengah graf, dia cukup sahaja 2 daripada 4 jenis data. Kadang-kadang untuk graf hak lain pula, kadang-kadang kita hanya cukup sahaja 3 jenis data daripada 4. Iaitu paksi X itu sendiri, paksi Y itu sendiri dan juga kecerunan. Yang mana kalau mencari dia punya yang keempat tu, jenis data keempat, iaitu luas bawah graf, adalah tidak memberi apa-apa kuantiti fizik. Maksudnya ialah sia-sia, tak memberi tahu apa-apa. Sebab tu 3 daripada 4 sudah cukup. Ada setengah jenis graf hak lain, dia keempat-empat data, jenis data itu memang memberikan makna. Jadi tengoklah jenis cerita, jenis konsep yang terlibat untuk bina graf tu. Kita perlukan data yang macam mana. Contoh yang kamu belajar dulu apa? Kamu belajar dulu bab apa ni? Sesaran dengan masa kan? Ingat lagi? So, kamu belajar kereta 4 kan? Siapa ajar kamu kereta 4? Cikgu Sajili. Oh, okey. Pastinya Cikgu Sajili sudah cerita kan? Kalau kita ada satu motor ke, satu orang jalan kaki ke, bergerak ke kanan, contoh naik basikal kayuh ke kanan ni, okey, dan semakin bertambah sesaran tu kan, melawan masa yang diberi, ada T, ada sesaran. Jadi kamu belajar dulu plot graf. Jadi tekan graf yang kamu dapat, ya sama Y. Ini mewakili sesaran,
S dengan unit meter contoh, dan juga X, paksi X ini mewakili masa dengan unit saat contoh. Dia kemudian kamu pun plot lah graf, plot graf, rupanya dapat macam ni contoh. Okey, kamu gariskan. Okey, bagi tahu cikgu ada berapa jenis data kita boleh dapat daripada sini. Yang pertama, paksi X itu sendiri kan, iaitu mewakili masa. Contohnya, masa pada masa 10 saat, berapa sesaran telah tiba. Jadi kamu akan buat macam tu tak? Betul tak? Dot sehingga belaga dengan graf, dot patah balik ke paksi Y. Jadi kamu ambil bacaan dekat sini ya, apa bacaan kat sini. Atau sebaliknya, dia bagi okey pada bila dia dah tiba pada jarak 5 meter, berapa masa tempoh pada ketika itu. Jadi kamu akan dot balik sehingga belaga graf turun ke bawah balik, lalu kamu ambil bacaan masa kat situ kan. Jadi ada dua jenis data lah yang boleh dapat dengan baca terus daripada graf ni. Data yang ketiga ialah, ingat tadi kamu bahagi, ambil paksi Y ni bahagi paksi X. Jadi akan ada makna kah? Kita tengok apa makna dia. Sesaran bahagi dengan masa. Macam pernah dengar kan? Kalau kita tengok unit, kita ambil unit meter bahagi dengan saat. Jadi meter bahagi dengan saat, atau kita boleh tulis meter saat negatif 1. Agak-agak pernah tengok tak unit ni? Meter saat negatif 1. Ya, kita pernah tengok. Ia ialah unit yang dimiliki oleh hal laju. Di ideanya ialah dengan melakukan pembahagian ni atau dengan mencari keturunan garis ini, kita boleh dapat jenis data yang ketiga, iaitu hal laju. Hal laju objek ini bergerak. Nampak tak? Dan cuba kita cari data yang keempat pula. Yang kita faham ialah dengan mencari luas di bawah graf. Okey, atau kita ambil paksi Y kali dengan paksi X. Adakah ia memberikan apa-apa data pada kita? Iaitu sesaran darab masa. Kalau dari segi unit, meter darab saat menjadi meter saat. Agak-agak pernah tengok tak ni? Ini unit untuk siapa ni, meter saat ni? Ada tak kuantiti fizik yang memiliki meter saat ni? Jawapannya tak pernah jumpa. Tak ada. Jadi data yang keempat, data yang sia-sia kalau kita cari. Ia tidak mewakili apa-apa maklumat. Itulah yang cikgu sebut tadi, ada graf mewakili 2 sahaja daripada 4. Ada graf yang lain mewakili 3 daripada 4. Ada graf yang lain pula mewakili 4 data daripada 4. Okey ya. Jadi ideanya samalah, ideanya apa-apa graf pun cuba kamu kita boleh tengok-tengokkan kod, kita boleh dapat lengkap 4 data daripada graf itu. Jadi okey, balik pada cerita ni tadi, graf daya melawan pemanjangan spring. Bila kita plotkan, sudah dibuat satu untuk kamu, didapati macam ini dia punya bentuk graf, garis lurus, straight. Okey. Macam biasa, data yang pertama yang kamu boleh tafsir daripada graf ni ialah kalau diberi diberi pemanjangan spring, katakan kat sinilah 10 cm contoh, spring itu memanjang 10 cm, bukan spring itu panjangnya 10 tak. Spring itu dia meregang dan memanjang tu 10 cm daripada yang asal. Yang asal, okey, dia memanjang daripada titik ni dia panjang betul. Tu panjang tu 10 cm contoh. Maka berapa
Boleh agak tak berapa daya yang dikenakan sehingga dia terjadinya akibat memanjang 10 cm. Nak tahu berapa daya tu? Yalah, kita tengok kat graf ni lah. Jadi kita dot ke atas sampai berlaga dengan graf ni. Kemudian kita patah ke paksi Y dot dan itulah dia. Ambil bacaan kat situ. Bacaan itulah menunjukkan rupanya berapa daya yang dikenakan sehingga mengakibat spring itu memanjang 10 cm. Dan begitu juga sebaliknya, jika cikgu kenakan daya tertentu, katakan daya itu ialah 5 Newton, katakan 5 Newton kat sini contoh, 5 Newton, maka berapakah spring itu akan memanjang, sejauh mana dia akan memanjang, berapa banyak dia akan memanjang lah, boleh Jadi sama kita akan dot sehingga berlaga dengan graf tu, turun balik ke bawah. Oh, rupanya ambil bacaan di sini, katakan 5 cm juga. Oh, rupanya 5 cm spring itu memanjang. Jadi inilah gunanya graf. Kita diberi satu paksi, kita boleh tahu paksi yang satu lagi, dan sebaliknya lah. Okey, yang ketiga kita boleh tahu apa daripada graf ni? Data yang ketiga apa dia? Iaitu kecerunan garis ni. Dia bagi tahu apa-apakah? Iaitu daya ni, paksi Y ni bahagi dengan paksi X. Kita dapat apa? Iaitu F bahagi X. F bahagi X. Kalau dari segi unit, Newton bahagi meter. Newton meter negatif 1. Newton meter negatif 1. Ini unit untuk siapa pula? Dan adakah ianya berguna dalam hal fizik ni? Ya, Newton per meter atau Newton meter negatif 1, ia memberi ini. Cuba tengok ni. F bahagi X atau mencari kecerunan garis itu, ia memberi K, nilai K ni. K kecil K kecil ialah untuk pemalar spring. Boleh. Jadi data ketiga yang kita boleh dapat daripada graf ialah nilai K dengan mencari nilai kecerunan. K itu bukan kecerunan tak. K itu ialah pemalar spring. Nak dapat K itu ialah dengan mencari kecerunan, dengan mencari M. Ingat lagi, M, kamu belajar matematik, Y sama dengan MX tambah C. Ni M ni. Cari nilai M ni. Memberitahu nilai pemalar spring untuk cerita daya melawan pemanjangan spring. Boleh Apa pasal kita nak cari pemalar spring ni? Nak buat apa pula kita nak cari pemalar spring ni? Nilai pemalar spring ni lah untuk kita mendapat idea betapa kekerasan spring itu sendiri. Jadi ideanya begini. Semakin semakin kerasnya bagaimana spring tu. Sekejap, padam balik. Kita habis pukul apa? 2 waktu saja ke? Ke 3? Okey. Sampai mana tadi? Oh ya. Apa cerita tadi? Idenya begini. Kalau spring tu semakin keras, graf ni akan semakin tinggi begitukah atau akan semakin
landai macam tu. Kalau spring tu semakin keras. Siapa tahu? Siapa boleh rasa? Kalau spring tu semakin keras, dia akan apa? Dia akan tercongak naik gitu ke? Dia punya graf, atau dia akan turun landai macam tu. Boleh fahamkah? Jawapannya ialah semakin keras spring tu, dia semakin tercongak macam ni. Okey. Tapi macam mana kita tahu ianya begitu? Cuba tengok ni contoh. Okey, katakan kita ada 3 jenis spring ni. 3 jenis spring ni. Kita ukur okey, 3 spring. Sebab macam mana tahu 3 spring? Sebab ada 3 garis ni. Tu kita tahu 3 jenis spring tu. Macam mana kita tahu 3-3 ini berbeza kekerasan? Sebab mereka punya kecerunan itu tak sama. Okey, boleh Contoh, katakan kita berlaku adil pada ketiga-tiga jenis spring ni. Katakanlah kita kenakan satu daya yang sama pada tiga-tiga jenis spring ni. Katakan daya kat situ lah. Okey, daya kat situ. Okey, daya kat situ. Jadi kita garis semua daya tu. Okey, tengok. Maksudnya kita kenakan daya yang sama pada ketiga-tiga jenis spring ni. Cuba tengok ke mana mereka akan turun. Sejauh mana mereka akan memanjang. Cuba tengok. Katakan ni spring yang A lah. Spring A. Ni spring B. Yang ini spring C. Okey. Daya katakan 7 Newton. Katakan saja 7 Newton. Okey, tengok spring A ni. Daya dikenakan 7 Newton. Tetapi pemanjangan yang berlaku pada spring A cuma berapa ni? Katakan 1 cm. Yang ni 2 cm. Hak ni 4 cm. Contoh. Dikenakan daya yang sama 7 Newton pada spring yang B ni pula, mendapati spring B ni meregang sejauh 2 cm. Daya yang masih sama 7 Newton. Dan 7 Newton daya yang sama dikenakan kepada C, spring jenis C. Okey. 7 Newton kenakan pada C. Jadi C ni meregang berapa banyak? Bila kita tengok 4 cm. Jadi ideanya, siapa yang lebih kerah? Siapa yang lebih kerah? Tadi kita faham kan? Kalau spring itu kita kenakan daya, tapi dia P tak jauh mana pun, maknanya ideanya spring tu kerah lah. Tapi kalau kita kenakan daya yang sama pada spring hak lain pula, tapi dia punya P tu jauh, maknanya spring tu lembut lah kan. Jadi kalau tengok ni, yang kerah adalah spring A. Sebab spring A ni dikenakan 7 Newton, tapi dia baru memanjang baru 1 cm. Maknanya dia kerah. Yang sederhana kerah adalah spring B. Kenakan 7 Newton, dia lajak sikit P, dia P 2 cm memanjang. Maknanya kita tahu B ni lebih lembut daripada A. Dan C ni kenakan 7 Newton, dia yang paling jauh sekali memanjang, 4 cm. Maknanya spring C ni memang paling lembut sekali. Jadi kalau kamu bandingkan secara kecerunan pula ni, graf A, B dan C ni, didapati idenya ialah semakin graf itu semakin mencongak naik macam tu, maka semakin keras spring itu.
Sebab daya yang dikenakan perlulah banyak, tapi pemanjangan itu menjadi sikit sahaja. Sebaliknya, kalau graf itu dia landai macam tu, kalau tengokkan, daya yang dikenakan sikit saja sudah boleh memanjangkan spring itu dengan sangat banyak. Itulah ideanya. Dengan kita memerhatikan kecerunan garis itu, semakin ke atas begini, semakinlah dia keras, dan sebaliknya semakin ke bawah macam ni, semakinlah spring itu lembut. Itulah digambarkan oleh nilai K tu, pemalas spring. Jadi siapa nak pergi kedai hardware lepas ni nak cari spring yang keras ke yang lembut, kamu kena bagi tahu nilai K ni dekat apek tu. Apek tu tahu, you mau keras itu, spring itu macam mana punya keras. Okey, boleh Okey, sekarang kita nak belajar nak mengira, menghitung daya yang kita boleh tenaga yang kita, jadi ideanya begini, spring ni akan boleh berfungsi sebagai penyimpan tenaga. Okey, kita picitkan macam tu, dia simpan tenaga, atau kita regangkan macam tu, kita simpan tenaga. Maksudnya dia boleh jadi macam bateri. Sebab tu kita ada jam kunci kan, jam hak jenis tak pakai bateri dulu, zaman dulu dia pakai putak kat belakang tu. Putak tu kita putak apa sebenarnya? Kita putak spring yang ada dalam tu, supaya spring itu menyimpan tenaga untuk pusingkan jarum jam. Kita pun ada kereta mainan kan yang tak pakai bateri zaman dulu. Dia pakai kunci, krek pusing. Jadi sebenarnya kita memusing spring yang ada dalam tu supaya menyimpan tenaga. Bila kita lepaskan, kereta mainan boleh bergerak. Di banyak idea boleh dibuat dengan spring ni, macam-macam jenis teknologi yang kita boleh buat dengan spring. Macam-macam tenaga kita boleh buat dengan spring, kita boleh simpan padanya. Cumanya kita sekarang ni sebagai ahli fizik ni, naklah kita belajar dengan lebih detail lagi. Macam mana nak kira tenaga yang disimpan oleh satu-satu spring. Macam mana nak buat? Okey, Rajah menunjukkan cara untuk menerbitkan formula tenaga keupayaan kenyal daripada luas di bawah graf daya melawan pemanjangan spring. Okey. Oh ya, sebelum tu tadi lupa, data keempat. Tadi data ketiga kita dapat pemalas spring, kita mencari kecerunan. Data yang keempat ialah kita ambil paksi Y darabkan dengan paksi X, juga memberikan satu data yang keempat, iaitu apa? Iaitu tenaga. Tenaga. Mencari kecerunan memberikan pemalas spring. Data pemalas spring. Tetapi kalau kita mencari luas bawah graf pula, atau hasil darab dua paksi, kita mendapat apa? Kita akan mendapat tenaga yang disimpan oleh spring tersebut. Okey, cikgu tanya kamu soalan matematik tingkatan 1 saja pun. Macam mana nak cari luas ni? Macam mana nak cari luas kawasan kuning ni? Macam mana nak buat? Okey. Macam mana nak cari luas kotak ni? Kotak ni. Boleh nampak kotak ni? Kita ambil tinggi darab lebar kan? Tinggi berapa? Tinggi diwakili berapa? Tinggi diwakili apa? Tinggi diwakili paksi Y kan? Iaitu F. Okey, jadi luas sama dengan
F. Okey. Darab dengan lebak. Lebak berapa? Lebak adalah X. X. X tolak kosong X. Okey, lebak dia ialah X. Okey. Tapi jangan lupa bahagi setengah. Sebab kalau sorry, silap. Bahagi pula. Darab F darab X. Macam tu Tapi jangan lupa F darab X ialah mewakili luas satu kotak ni. Satu kotak ni. Kan? Sedangkan kita nak cari luas separuh daripada kotak ini semua ni. Separuh saja sebab kawasan berlorek ni cuma separuh sahaja. Jadi ideanya kena bahagi 2 lah kan? Bahagi 2. Macam tu. Okey, jadi inilah dia nilai tenaga sebenarnya. Luas bawah graf inilah memberikan tenaga. Tenaga apa? Tenaga keupayaan. Mana nama tu tadi? Tenaga keupayaan kenyal. Simbol EP. P ni potential bahasa Inggeris E potential, E energy, energy potential, potential energy. Bahasa Melayu tenaga keupayaan kenyal, spring. Tenaga keupayaan kenyal spring. Okey. Jadi itu pasal lah rumus dia begitu. Cuba tengok rumus dia. Kan? Fx bahagi 2. Itu pasal rumus dia begitu. Ini setengah ni diasingkan dengan Fx lah. Tapi kalau ikut samalah kan. Okey. Ini samalah. Fx bahagi 2 atau setengah darab Fx. Jadi mencari luas bawah graf memberikan data yang keempat iaitu tenaga keupayaan kenyal. Dengan unit apa? Unit untuk F ialah Newton. Dan unit untuk X ialah meter. Jarak-jarak sikit kena jarak sikit tu. Jadi kalau kamu nampak simbol unit ni Newton meter, kamu dah tahu ini adalah cerita tenaga keupayaan kenyal punya ni. Okey, boleh Okey. Tadi punya rumus yang kita dapat, tadi cerita bahagi kan? Tadi cerita bahagi kita dapat apa? Kita dapat K tak? Kita ambil F bahagi X, kita dapat K, nilai pemalar. Tapi kalau kita ambil F darab X bahagi 2, kita dapat luas. Lalu ni kita combine boleh tak? Apa kata kita combine? Kita combine kecerunan dengan luas. Kita tengok dapat apa. Jadi ideanya nilai F ni kita buat rombakan sikit iaitu nilai F ni komponennya kita akan ganti dengan F kat sini. Di F ini macam mana nak dapatkan F? X bawa pergi lakukan pemindahan algebra. Jadi F dengan KX akan duduk sekali macam tu kan. Jadi kita apa kata kita gantikan F ni sebagai KX ke dalam ini F ini. Jadi F ni akan jadi KX. Okey, jadinya apa? Jadinya ialah F ni ganti dengan KX kan. Jadi KX, nampak? F dah ganti dengan KX. Jangan lupa X yang ni X yang asal punya rumus luas ni. Bagi dengan 2. Okey, hak ni boleh combine. X darab X kita dapat KX kuasa 2. Betul tak? Matematik. Kamu pelajar matematik kan? Dan admat kan? Jangan lupa 2. Cuba tengok. Kita dapatlah satu rumus yang baru.
Nampak rumus ni? Tu, nampak? Kita dapat rumus yang baru. Rumus ni tak perlu tahu. Maksudnya rumus ni tak perlu tahu nilai F. Nilai daya tu tak perlu tahu. Cukup kalau kita ada nilai K dengan X. Kita dah boleh cari tenaga yang disimpan oleh spring tersebut. Boleh Kalau kita tak diberi nilai, kenapa mesti buat penggantian rumus ni pula? Banyak-banyak sangat rumus ni kan. Semua ni sama je ni. Nampak ni? Ini dengan ni kan sama. EP ni pun EP juga. Kenapa kita perlukan dua rumus ni? Kenapa kita perlukan dua rumus yang sama ni? Siapa dapat bagi jawapan? Kenapa? Bila masa kita perlukan yang ini dan bila masa kita perlukan yang ini? Siapa tahu? Bila kita perlukan ini ialah bila diberi dalam soalan tu cuma nilai F dan X sahaja. Nilai K dia tak bagi. Masa ni pakai rumus hak ni. Dan bila masa pakai hak ni pula, bila dalam soalan tu kita tak ada diberi nilai F, tapi kita diberi nilai K dan X. Masa tu lah boleh pakai rumus yang ini. Jangan risau, dua-dua ni sama sajalah. Nilai dia nanti, EP tu sama je lah. Okey, boleh Nanti soalan, kita tengoklah. Akan ada soalan macam ni Tengok boleh buat ke tak. Okey. Menyelesaikan masalah melibatkan daya dan pemanjangan spring. Dalam sistem yang terdiri daripada dua atau lebih spring yang serupa, susunan spring adalah sama ada sesiri atau selari. Rajah 1.41 menunjukkan dua spring yang serupa disusun secara sesiri dan selari. Sesiri hak mana? Katakan kita ada dua spring ni sama. Cara kita susun itu yang akan membezakan. Dan apa tujuan nak susunan yang membezakan tu nanti kita tahu. Okey. Ini kena faham dulu. Ini susunan secara apa? Sesiri atau selari? Susunan begini adalah secara sesiri Ingat, jangan kamu confuse dengan selari. Manakala susunan secara begini adalah secara selari. Kamu mesti dapat cam bentuk macam ni sebab ini selari ni biasanya dalam matematik apa dia? Kamu dah biasa dengan diletak sebelah-sebelah macam tu kan? Letak sebelah. Maksudnya garis ini, garis lurus ni selari dengan garis lurus ini. Nampak? Maksudnya dia duduk sebelah-sebelah macam ni Kalau kamu tegakkan dia jadi macam tu. Okey. Susunan begini adalah sangat mudah untuk kamu cam. Ianya adalah susunan selari sebab sama dengan term matematik Okey, selari. Maknanya kalau dia susun tak selari macam ni, dia susun atas bawah macam ni. Okey, atau kiri kanan macam ni. Maknanya itu adalah jenis sesiri. Sesiri supaya kamu tak confuse lah. Ramai orang dulu ni confuse. Tapi benda ni patut tak confuse lah sebab sebab kamu dah biasa matematik selari. Selari macam mana? Berbeza dengan ini adalah sesiri lah. Okey, boleh Okey, soalan. Antara dua susunan ni, sesiri dan selari macam ni, daripada dua spring yang sama kekuatan dia lah, maksudnya sama bahan dia, sama nilai K-nya, sama ketebalannya, sama dia punya panjang dia pun sama. Jadi dengan
kedua-dua spring itu disusunkan sama ada sesiri atau selari macam ni, yang mana satu yang akan susunan yang mengakibatkan spring itu lebih keras. Yang mana satu yang akan jadi lebih keras? Susunan sesiri beginikah memanjang macam ni? Atau susunan selari macam inikah? Duduk sebelah-sebelah macam ni. Kalau kamu letak jari kamu kat situ, kamu tarik, yang mana hak lebih keras? Hak susunan memanjang macam ni kah? Atau susunan pendek macam ni? Letak sebelah-sebelah macam ni. Panjang. Ha? That's it. Kamu ni awal-awal dah confused lah. Terkejut cikgu. Ni maksud kamu hak panjang ni yang akan jadi lebih keras. Dah. Kamu kalau susunan panjang macam ni, kamu ingat balik yang tadi tu, yang kamu nampak ni. Hak ni tadi kita cerita kalau spring tu semakin pendek, semakin keras lah kan. Kalau spring tu semakin panjang, semakin lembut. Jadi ini hak panjang ni kamu ibaratkan ambil spring pendek ni, tambah lagi dirinya yang sama. Spring pendek juga. Jadi pendek tambah pendek jadi panjang. Bila panjang ni dia jadi lagi lembut. Boleh faham kah? Oh, faham. Ya, samalah kat sini. Sama kat sini. Jadi ideanya kalau spring itu susunan mereka itu begini, secara memanjang macam ini. Jadi akan menjadi lebih lembut spring tu. Dia tak akan jadi keras, dia jadi lebih lembut. Okey. Dan sebaliknya, kalau kamu susunkan spring itu begini, akan mengakibatkan spring itu jadi keras. Nah, kamu mungkin tanya cikgu, macam mana dengan susunan ni dia boleh, logiknya boleh jadi lembut dan keras kan? Betul tak? Cerita dia macam ni. Tengok Tengok. Harapnya kamu faham ni. Cikgu pun nak gagah cerita juga ni. Macam manalah nak cerita ni. Kamu buka telinga luar-luar. Okey. Macam ni. Katakan satu spring ni dikenakan daya 10 Newton. 10 Newton contoh. Dia punya panjang jadi berapa? Katakan pemanjangannya 1 cm. Okey. Tapi kita tarik kat sini kan. Kita tarik sini 10 Newton. Maksudnya kita kenakan 10 Newton kat sini dan 10 Newton kat spring ni. Betul tak? Okey. Jadi spring hak pertama ni dia bagi 1 cm. Spring yang kedua pun dia bagi 1 cm. Maksudnya kita kenakan 10 Newton dengan susunan spring secara sesiri macam ini, kita akan dapat 1 tambah 1 cm dapat 2 cm pemanjangan. 2 cm pemanjangan. Cuba tengok ni pula. Kalau susunan macam ni, yang ni bahagi, yang ni sama juga. Kalau kita kenakan 10 Newton, ni kita kenakan 10 Newton kat sini 10 Newton. Tapi bila kita tarik spring dua-dua ni serentak, sebenarnya 10 Newton ni telah terbahagi kepada 2 lah kan. Maksudnya 5 Newton spring ni ditarik, 5 Newton. Hak lagi baki 5 Newton, spring ni pula tarik, betul tak? Susunan begini mengakibatkan daya yang dikenakan dibahagi sama rata, 2. 5 Newton belah ni, 5 Newton belah ni. Jadi kalau 10 Newton dapat tarik 1 cm. Kalau separuh Newton, 5 Newton dapat tarik berapa? Cuma separuh sajalah kan? Separuh centimeter. Setengah centimeter saja. Jadi hak 5 Newton belah ni pun dapat tarik setengah centimeter juga. Jadi susunan begini, walaupun dikenakan daya yang sama 10 Newton,
mengakibatkan spring ni dapat memanjang cuma 0.5 sentimeter. Sedangkan hak ni dikenakan daya yang sama juga 10 Newton, tapi spring ini boleh memanjang sampai 2 cm. Jadi 2 cm berbanding 0.5 cm, maksudnya susunan yang bagaimanakah kita akan mendapat spring itu lebih keras? Ialah yang ini, susunan selari ni. Sebab 10 Newton dikenakan daya. Dia punya keras tu dia pi cuma 0.5 cm sahaja. Boleh faham? Faham. Okey. Kamu bayang macam tu lah. Jadi ideanya macam ni. Kalau kamu ada adik kecil, siapa ada adik kecil lagi duduk dalam buaian. Kamu panggil apa buaian tu? Ndui ke ndui? Kan? Kalau dia asyik riau menangis, kan kamu ada buaian tu, ada 4 spring kan? Kalau beli kat pasar tu, macam mana nak tahu bentuk? Macam ni kot. Ada 4 spring ni. Ni. Okey. Ni ada lagi spring kedua. Ni spring yang ketiga. Okey. Ini adik kamu duduk sini gantung kat sini ni. Okey, ni adik kamu. Okey macam mana nak lukis tau. Hentam je lah. Okey. Ni tali ke bumbung. Ni. Kalau adik kamu ni asyik menangis je, maknanya apa? Asyik menangis. Kamu cuba naik turun macam ni supaya dia menangis. Maknanya apa? Adik kamu ni cuba bagi tahu, ini spring ni sangat keras. Jadi kamu kena buat suatu susunan supaya keempat-empat spring ni, susunan yang baru supaya dia jadi lebih lembut. Jadi macam mana nak buat ni? Ada 4 spring ni. 1, 2, 3, 4. Ialah dengan kamu cabut 2 spring ni. 1 atau 2 lah. Katakan 2 ni. Cabut 2 spring ni, bubuh secara selari kat belah atas ni. Macam ni. Nampak? Bila susunan sesiri macam ni, spring itu akan menjadi lebih lembut. Jadi pemanjangan adik kamu naik atas turun bawah tu menjadi lebih jauh. Taklah keras, jadi lebih lembut. Boleh faham Kalau itu Faham, itu pun menangis lagi. Apa nak buat? Kamu susun 4-4 ni sekali bagi jadi apa? Sesiri. Macam tu. Okey. Nampak? Tu 1, 2, 3, 4. Adik kamu last sekali duduk atas lantai macam tu. Tu rapat kat lantai, nampak? Maksudnya kalau kamu ayun adik kamu macam ni, dia punya pemanjangan ni sampai ke sini Nampak? Daya yang sama dikenakan, maksudnya berat adik kamu ni masih sama dengan semua keadaan ni, tapi dia punya pemanjangan tu jauh boleh kena lantai macam ni itulah dia satu pemahaman yang simple biasa saja. Jadi sebenarnya boleh, kadang-kadang spring tu boleh susun secara sesiri selari pun. Macam ni, cuba tengok. TUV ni sesama mereka adalah selari, betul tak? Tiba-tiba W kepada mereka tiga ni, TUV adalah secara sesiri. Boleh dia akan ada dia punya combination tu lah. Maksudnya pemanjangan dia jadi berapa, pembedakan daya dia jadi berapa, kamu akan tahulah. Ini satu soalan yang bagus untuk kita akhiri bab ni. Kita tengok kamu boleh buat atau tidak. Contoh 1. Suatu spring dengan panjang asal, kita habis 140 lah. Kan? Betul Okey.
suatu spring dengan panjang asal 50 mm memanjang sebanyak 6 mm. Okey, maksudnya memanjang. Memanjang ni dia ni pemanjangan. Ni jaga-jaga. Ni nilai X. Label siap-siap X. Apabila diregangkan oleh daya 12 Newton. Okey, ini adalah F. F. Okey, ni X. Bukan ni tau X. Ingat ini panjang. Ini pemanjangan. Okey. Hitungkan pemalar spring itu. Hitungkan pemalar spring. Gariskan. Pemalar spring ialah K. Cari K spring tu. Ingat tadi macam mana nak cari K? Ialah mencari kecerunan. Ambil nilai daya F bahagi nilai pemanjangan X. Berapa nilai F? 12 Newton. Okey. Berapa nilai pemanjangan, bukan panjang spring pemanjangan disebabkan daya ini X ialah 6 mm. Sini. Tapi oleh kerana milimeter ni kalau ikutkan jawapan ni depa tak ubah kepada unit SI. Kamu boleh ubah kepada unit SI iaitu unit meter saja. Tapi kalau dia tak sebut boleh saja pakai unit bukan SI tapi seeloknya kena pakai unit SI lah. Okey, sepatutnya diajar guna unit SI. Pakai unit SI lah Okey, mili ialah 10/3. Apa tadi? 6 darab 10 mili negatif 3 meter. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? Jadi dengan unit Newton meter negatif 1 meter naik atas Jadi dapatlah nilai K tu iaitu begini. Nampak? Okey. Yang ni unit bukan dalam ni. Okey. B. Rajah menunjukkan 3 susunan spring yang terdiri daripada spring yang sama dengan spring di A. Bagi setiap susunan spring, tentukan 1. Tegangan dalam setiap spring. Tegangan dalam setiap spring. Bagi setiap susunan. Tegangan dalam setiap spring. Tegangan maksudnya daya yang dikenakan pada setiap spring. Kalau susunan macam ni, 12 Newton dikenakan pada Q, betul tak? Maksudnya tegangan Q ni 12 Newton. Habis tegangan hak P ni punya ni kat sini. Jawapannya sama macam Q. Jika Q dapat 12 Newton, P juga menerima sengsara 12 Newton. Okey. Jadi tegangan kedua-duanya sama. Ada sini ke? Itu nampak? Boleh buat jawapan dan bentuk macam ni. Susunan spring untuk susunan A ni. Okey, ni A susunan A, susunan B, susunan C. Untuk susunan A ni, P dan Q dia ketegangan macam mana? Okey, ni P dan Q di bawah spring susunan A ni, P dan Q. P dapat 12 Newton juga. Q pun dapat 12 Newton juga. Jadi ideanya kalau susunan spring secara sesiri, berat kat bawah tu mewakili berat pada setiap spring itu. Okey. Susunan ni pula apa jadi? Digantung berat yang sama 12 Newton. Ingat tadi bahagi 2 lah kan? Jadi 12 Newton ni seakan ditanggung sama derita, sama kuat oleh dua spring ni. Jadi maknanya 12 Newton bahagi 2 lah. Jadi spring R ni cuma merasa 6 Newton separuh dan spring S cuma merasa separuh lagi 6 Newton. Jadi kalau kita tengok sini 12 bagi 2, 12 bagi 2, 6. Okey untuk hak ni susunan C ni okey.
Maknanya 12 Newton dirasai oleh spring ini sahaja, W. 12 Newton sepenuhnya. Dan 12 Newton yang sama dirasai dekat titik ni. 12 Newton, titik ni sebelum dibahagi 3 ni. Okey, 12 Newton. Kemudian pasal atas ini adalah susunan secara selari, maka 12 Newton ni bahagi 3 pula. Maksud 3 orang ni menanggung duduk secara selari ni. Tangan-tangan mereka ni pakat pegang 12 Newton. Maksudnya setiap tangan dapat berapa? Bahagi 3 lah kan. 12 Newton bahagi 3 sebab ada 3 tangan ni. 3 kekuatan ni. Jadi hak ni dapat 1/3 iaitu 3 Newton. 4 Newton. 12 bagi 3, 4 Newton. Hak kawan ni pun sama 4 Newton. Hak kawan ni pun sama 4 Newton. Okey. Kita tengok ni. Nampak? 12 bahagi 3. 4 Newton. T 4 Newton. U 4 Newton. V. W ni sepenuhnya 12 Newton. Dia tanggung. Sebenarnya tak susah kan? Pembedakan daya ni, pemahaman ni tak susah lah kan? Tak keliru tak? Senang je pun Boleh fikir logik je pun. Okey, sekarang cerita apa? Yang kedua, pemanjangan setiap spring. Okey, apa jadi pemanjangan setiap spring ni? Apa jadi? Tadi kita faham, kalau 12 Newton dikenakan, dia akan pemanjangannya 6 mm. Okey. Maknanya spring ini hampir dikenakan 12 Newton kan? Jadi pemanjangan dia 6 mm. Hak spring bawah ni pun dia dikenakan 12 Newton juga. Jadi dia punya pemanjangan 6 mm. 6 mm tambah 6 mm. Susunan A kita akan dapat berapa jumlah pemanjangan? 6 tambah 6, 12. Cuba tengok ni. Pemanjangan, dia buat satu-satu dulu. Okey, pemanjangan P 6, pemanjangan Q 6 mm. Kita tengok susunan B pula. Susunan B. Okey, susunan B. Disebabkan 6 Newton sahaja yang menarik R ni. Kalau 12 Newton dapat tarik R ni jadi 6 mm. Tapi oleh kerana hanya separuh kekuatan daya dikenakan 6 Newton daripada 12, dapat tarik R ni berapa? Ikut separuh juga kan? Jadi 6 mm bahagi 2 dapat 3 mm. Okey, hak ni pun jadi 3 mm. Jadi pemanjangan R dan S di bawah susunan B akan jadi 3, 3. Boleh Okey, untuk TUV T kita dapat 4 Newton. Kalau 12 Newton, ni kita pakai nisbah lah kan. Kalau kita buat macam kaedah kadarat. Kalau 12 Newton dapat tarik 6 mm. Habis kalau 4 Newton saja. Ni kaedah kadaran kan, kamu belajar dulu. Matematik tingkatan 1 ni. Kan? Macam mana 12 nak ke 4 ni? Bahagi dengan 3 kan? Bahagi dengan 3 dapat 4. Sama seperti mana operasi kat bawah. Seperti itu operasi kat belah atas. 6 bahagi 3 dapat 2. 2 mm rupanya pemanjangan ni 2 mm. Hak ni pun sama lah. U ni pun sama 4 Newton. Dapat 2 mm juga. 2 mm. Hak V pun sama 2 mm. Okey. Okey, ni W ni macam biasa balik 12 Newton. Maka dapat penuh lah 6 mm. Jadi 2, 2, 2, 6. 2, 2, 2, 6. Boleh Soalan berikutnya. 3 pemanjangan sistem spring itu. Tadi pemanjangan setiap spring. Lah ni dia combine. Pemanjangan seluruh
sistem itu. Maksudnya pemanjangan kedua-dua ni sekali berapa? Hasilnya 6 tambah 6, 12. Itu 12 6 tambah 6, 12. Yang ini jangan pergi tambah 3 tambah 3 pula sebab kedudukannya secara selari Okey, jadi adalah 3 lah pemanjangan depa. 3. Belah ni pun sama 3. Maksudnya 3 lah, jangan pergi tambah pula. Okey. Jadi itu pasal 3 setiap spring. Jadi jumlah pemanjangan 3 lah. Okey ini pun samalah. Ini 2 mm. Maka pemanjangan dari sini ke sini ialah 2 sahajalah kita ambil. 2 mm. Sebab semua ni 2. Tambah dengan pemanjangan yang ini 6 mm. 2 tambah 6, 8. Jadi 2 wakil 1 cukup Tu dia tulis 1 wakil je. 2 daripada semua ni 2. Ambil 1 wakil saja. 2 tambah 6, 8 mm memanjang seluruhnya. Okey boleh? Last jumlah panjang susunan spring itu. Berapa jumlah panjang? Jumlah panjang susunan pemanjangan, jumlah panjang susunan spring itu. Apa benda ni? Jumlah panjang. Jumlah panjang ni apa benda? Oh, sorry. Okey. Jumlah panjang. Tengok perkataan ni, panjang. Maksudnya panjang yang asal ni tambah dengan pemanjangan. Pemanjangan. Semua sekali. Jadi, itu pasal lah. Pemanjangan jumlah semua kita dapat 12. Tambah 50. Sebab ada 2 spring disusun secara ni kan, ada 2 spring ni. Panjang spring ni 50 mm, hak ni pun 50. Jadi 50 tambah 50, jangan lupa tambah pemanjangan 6 tambah 6. Itu pasal lah. Jadi begitu, 50 tambah 50 tambah 6 tambah 6. Jadi 112 mm panjang seluruh spring. Bukan pemanjangan panjang tambah pemanjangan semua. Ni 50 tambah 3. Kenapa 50? Sebab spring ni dia susun secara selari, maksudnya dia wakili satu panjang satu spring sajalah. 50 tambah 3. Jadi 53. Hak ni ada 3 ni, ambil satu sajalah panjang dia 50 mm tambah panjang satu spring ni 50 lagi. 50 tambah 50 tambah pemanjangan 8. 2 tambah 6 tadi Jadi 50 tambah 8 jadi 108. Itu saja. Jadi sampai di sini sahaja. Adalah sikit latihan untuk kamu ni. Boleh teruskan. Maka tamatlah kita seluruhnya bab 1. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Cikgu akan upload YouTube, kamu boleh tengok ulangan. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Ya. Okey. Praktis formatif 1.4. Soalan nombor 1. Apakah yang dimaksudkan dengan kekenyalan? Okey, ini kamu hafal yang ini kamu hafal yang ini. Kekenyalan ialah sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Ialah sifat. Okey, hafal saja satu ni, tulis saja sebiji macam ni Soalan nombor 2. Rajah 1.43.
menunjukkan graf daya F melawan pemanjangan spring X. Okey. Bagi suatu spring A, nyatakan hukum Hooke. Okey. Apa dia hukum Hooke? Kita tak belajar lagi lah yang ni. Hukum Hooke ialah ada tak kat sini, itu dia hukum Hooke ha. Hukum Hooke dalam ni kotak hijau ni. Ni kamu salin sama juga ni. Definisi hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahawa pemanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal spring itu. Jadi itu jawapan kamu isi dalam soalan A ni. Okey. B, adakah spring itu mematuhi hukum Hooke? Kalau kita tengok gambar rajah ni, kita tengok graf ni, ya, betul. Spring ini mematuhi hukum Hooke. Kerana graf ini kita dapat garis lurus. Bagaimana kalau spring ini tidak mematuhi hukum Hooke? Garis ini takkan lurus, kita akan dapat melengkung. Sama ada melengkung begitukah atau melengkung begitukah. Kalau begini, tidak mematuhi hukum Hooke. Atau juga mungkin daripada titik ni sampai titik ni adalah straight, garis lurus. Tiba-tiba bila sampai titik ni, dia mula melengkung macam ni. Jadi dekat sini kita boleh kata hukum Hooke tidak lagi dipatuhi. Okey. C, hitungkan pemalar spring itu. Gariskan pemalar spring. Simbol bagi pemalar spring ialah K. K itu apa? Okey. Macam mana nak cari pemalar spring? Kalau diberi dalam bentuk graf ni maklumat, ialah ambil paksi Y ini bahagi dengan paksi X. Okey, iaitu daya F bahagi dengan pemanjangan spring X. Kita mendapat nilai K, pemalar spring. Jadi K ialah ambil daya yang dikenakan, ambil pemanjangan spring yang berlaku. Jadi mari kita isi nilai. Mari kita, maksudnya nak mencari nilai K ni ialah mencari nilai kecerunan garis. Sebab bahagi kan, ini bahagi ini ialah mewakili kecerunan. Jadi ialah kalau nak cari kecerunan, kita ambil segitiga yang paling besar yang boleh. Jadi nampak segitiga ni. Okey, berapa dia punya tinggi bahagi berapa dia punya lebar. Tinggi dia ialah 15 tolak 0 dan lebarnya ialah 0.06 tolak 0, iaitu 0.06. Jadi tuliskan nilai itu kat sini. Daya ialah 15 Newton dan pemanjangan spring ialah 0.06 meter. Sama dengan, tekan kalkulator, kita dapat apa? Okey, 15 bahagi 0.06, 250 Newton meter negatif 1. Okey, jadi inilah dia. Maksudnya apa? Kalau kamu faham unit ni, maksudnya 250 Newton dikenakan
250 Newton. Daya dikenakan pada spring ni, contohnya spring ini dapat memanjang sebanyak 1 meter. Sebab meter ni duduk bawah. Semua nisbah yang mana unit tu duduk bawah, maksudnya semua yang kat bawah tu merujuk pada 1 meter. Merujuk pada 1. Okey, macam kes ni, meter ni maksudnya akan jadi 1 lah. 1 apa kat bawah, apa akan jadi kat atas. Okey, boleh? Ini matematik saja, kadaran. D. Berapakah tenaga keupayaan kenyal? Satu nombor panjang ni, tenaga keupayaan kenyal, simbol apa? EP. EP ingat lagi, EP. Dalam spring itu apabila diregangkan sehingga pemanjangan 0.04 meter. Jadi ini adalah X sebab pemanjangan. Okey, nilai X. Okey. Maknanya tak perlu tolak apa-apa dah, panjang. Memang dia dah sebut pemanjangan. Okey, kita tengok sini. Masih ingat macam mana kita nak cari tenaga yang disimpan dalam satu spring bila kita regangkannya atau kita mampatkannya? Ialah kita lakukan tafsiran data yang keempat, iaitu kita kali. Tadi kita bahagi untuk dapat keserunan yang mewakili pemalar. Kali ni kita kali untuk mendapat luas bawah graf. Jadi macam mana kamu cari luas bawah graf ni? Pasal dia sebut pemanjangan tu cuma 0.04, maksudnya kat sini 0.04. Maksudnya kita nak cari luas hak segitiga, hak yang sederhana ni saja ni. Okey. Luas inilah mewakili tenaga keupayaan kenyal yang disimpan dalam spring bila dipenyekkan sebanyak 0.04 meter. Okey, jadi ya kamu dah tahu daripada pemahaman nak cari luas ni, rumusnya ialah EP sama dengan setengah Fx. Okey. Jadi isikan nilai setengah F ni merujuk hak mana satu ni? F untuk F daya yang dikenakan sehingga dia boleh meregang 0.04. Ni kita dapat daripada tafsiran data yang pertama dan kedua lah kan. Bila diberi pemanjangan X ni, kita boleh dot naik atas dan dapatkan balik dia punya daya ni. Atau sebaliknya, bagi daya dapat balik pemanjangan. Okey, itu semudah baca direct daripada graf. Di 0.04 terhasil daripada daya 10 Newton. Jadi itulah dia, kita gantikan nilai 10 tu dekat F ni, 10 Newton, dan akibat pemanjangan yang berlaku ialah X, iaitu 0.04 lah. Okey, 0.04 meter. Tekan kalkulator, kira semua digit yang ada. 10 darab 0.04 sama dengan, kemudian bahagi 2, jangan lupa 0.2. 0.2 Newton meter. Jadi inilah dia tenaga yang disimpan oleh spring ini jika dipenyekkan atau diregangkan sebanyak 0.04 meter. Inilah dia. Okey. Kamu juga kalau tak nak guna Newton meter ni, unit ni boleh pakai joule. Apa-apa saja unit untuk tenaga
boleh pakai joule. Okey. Kita ada banyak jenis tenaga kan. Kamu belajar dulu masa sains. Tenaga keupayaan graviti, tenaga kekenyalan, tenaga bateri, tenaga haba, tenaga kinetik. Jadi macam-macam jenis tenaga. Semua tenaga tu boleh pakai dia punya unit masing-masing ataupun unit joule. Okey. Kita teruskan. Soalan 3. Rajah sebelah menunjukkan satu susunan yang terdiri daripada 3 spring yang serupa, iaitu PQR. Pemalar spring ialah 4 Newton cm negatif 1. Nilai kita labelkan sebagai K. Susunan itu dimampatkan oleh daya 8 Newton. Jadi ni macam benda berat ni letak atas tu 8 Newton. Soalan tentukan A. Ini sebagai F lah. Okey, sebagai F. A. Daya yang dialami oleh setiap spring. Daya F yang dialami oleh setiap spring. Okey, jadi spring ini yang P ni mengalami 8 Newton lah. Okey. Manakala Q dan R ni kalau ikut landasan atas ni, yang tengah ni juga mengalami 8 Newton lah. Sebab spring P 8 Newton kemudian mengenakan 8 Newton ke atas landasan tengah ni. Kemudian landasan tengah ni akan bedakkan sama sekata spring kekuatan daya tu. Jadi maksudnya Q dan R ni mendapat seorang separuh lah daripada 8 Newton. Di spring 8 ni mendapat sepenuhnya 8 Newton. Manakala spring Q dan R ni mendapat separuh 4 Newton, 4 Newton. Okey. Logik kan? Jadi itulah daya yang dialami oleh setiap spring. P alami 8 Newton, Q dan R alami 4 Newton masing-masing. B. Pemampatan setiap spring. Pemampatan maksudnya dia nak nilai X tu nak nilai X setiap spring. Termampat berapa banyak. Okey. Macam cerita pemanjangan lah. Pemanjangan. Tapi kali ni terbalik. Pasal dipenyek. Pemampatan. Maksudnya cari nilai X. Okey, berapa banyak X akan terpenyek oleh spring, pada spring P ni oleh daya 8 Newton. Okey. Jadi ialah apa macam biasalah. Apa rumus yang mengaitkan antara daya pemalar dan X. Iaitu yang samalah kan. Yang ini Yang ini. Kita kali ni nak cari nilai X. Kita lakukan pemindahan algebra untuk dapatkan nilai X. Jadi X pergi ke sana, K pergi ke sana. Jadinya X sama dengan F bahagi K. Di rumus ni lah kita akan guna. X sama dengan F bahagi K. X sama dengan F bahagi K. Kalau daya yang dikenakan ialah 8 Newton. Jadi kita isi 8 Newton untuk F. Manakala K pemalar bagi spring tu adalah sini kita dah tanda 4 Newton cm negatif 1. Jadi 4 Newton cm negatif 1. Okey, tekan kalkulator. Ini tak payah tekan kalkulator, congak je. Dapat 2 Newton dengan Newton boleh hapuskan. Cm negatif 1 naik atas, hilang tanda negatif. Okey, jadi itulah dia nilai pemampatan untuk
spring P oleh daya 8 Newton. Maknanya 8 Newton ni memenyetkan spring P sejauh 2 cm. Mungkin asalnya situ, katakan dia dah terpenyet. Landasan ni dah sampai situ. Contoh. Ni, jarak ni. Jarak terpenyet ni. 2 cm. Okey, boleh itu baru kita mencari pemampatan P. Q belum lagi. Okay, kalau tengok Q ni 4 Newton penyet dia. Daya 4 Newton penyet Q. Jadi Q akan terpenyet berapa dalam? Sebanyak berapa pemampatan tu? Sama juga, kita rumus yang sama. X sama dengan F bagi K. Daya yang dikenakan ke atas spring Q kali ni ialah 4 Newton bagi K. K yang masih sama, iaitu 4 Newton cm negatif 1. 4 Newton cm negatif 1. Okey, congok. Newton dengan Newton boleh potong. Cm negatif 1 naik atas, jadinya tinggal 1 cm. Jadi inilah dia pemampatan yang berlaku pada spring Q pula. Okey, pada spring R ialah nak perlu cari juga ke? Boleh kongsi hak Q lah. Apa kejadian yang berlaku kat Q, itulah kejadian yang sama berlaku kat R. Pemampatannya pastinya juga adalah 1 cm. Okey, beres. Yang tadi soalan tanya B, pemampatan setiap spring. Kali ni soalan tanya pemampatan seluruh spring itu. Bila sebut seluruh ialah sistem. Sistem ni seluruh lah. Campur semualah pemampatan sistem spring itu. Okey, yang tadi, yang P ni kita cari tadi dapat 2 kan? 2 cm pemampatan. Spring Q dan R ni sama-sama termampat sedalam 1 cm saja kan? 1 cm. Jadi kalau pemampatan sistem spring atau seluruh spring ialah 2 cm tambah 1 lah. Okey, jangan tambah 1 ni 2 kali. Sebab ada 2 ni tak. Dua-dua ni serentak turun 1 cm. Okey. Jadi dia punya panjang ni dah pendek sejauh mana dah? Sejauh 2 cm tambah 1 cm. Okey Jadi dapatlah berapa? X, macam mana nak tulis ni? X total lah. Maksudnya jumlah keseluruhan. Atau boleh pakai simbol ni jumlah pemampatan seluruhnya. Itu maksudnya. Ialah 2 cm tambah 1 cm menjadikan 3 cm. Ini cara jawab. Okey Teruskan lagi. Soalan nombor 4. Okey, nombor 4. Rajah di sebelah menunjukkan graf F melawan X bagi seutas spring. Luas berlorek dalam graf itu mempunyai nilai 0.4 joule. Okey. Kali ni dia bagi sembunyikan sesuatu yang lain, dia bagi sesuatu yang lain pula kali ni. Graf dalam ni dia punya luas ialah 0.4. Kamu dah boleh agak ini mestinya nak suruh buat pemindahan algebra lah kan. Okey. Dah boleh tahu dah. Maksudnya luas bawah graf ni 0.4 joule. Atau 0.4 joule ni ialah jumlah tenaga kekenyalan Okey. Kali ni dia buat terbalik, dia bagi hasil. Mungkin dia nak tanya yang komponen berapa nilai. A, berapakah daya gariskan F yang menghasilkan pemanjangan 5 cm pemanjangan. Jadi 5 cm ialah simbol X.
pada spring itu. Oh, senang. Jadi macam biasalah, pertanyaan apakah rumus yang melibatkan F, X dan 0.4 joule ni ialah apa? EP ya. EP. Okey. Energy potential, potential energy. Tenaga keupayaan kekenyalan. Apa dia? Apakah rumus yang mengaitkan tiga-tiga ni? F, X, EP. Itu rumus yang tadi tu kita buat ini ya. Rumus yang ni. Jadi ada nilai F, ada nilai nak cari nilai F Nak cari nilai F. Okey, ni ada. Nak cari X dah diberi dan EP pun dah diberi. Tinggal satu pun boleh ubah ni, kita tak tahu. Jadi nak buat macam mana? Itu cerita matematik dah bukan cerita fizik Cerita matematik lah. Jadi kamu lakukan pemindahan algebra lah. Okey. Ini yang asal, EP sama dengan setengah fx. Okey, kamu nak lakukan pemindahan algebra sehingga mendapat nilai yang nak dicari, komponen yang nak dicari f. Jadi mari mulakan. Jadi dapatlah 2 EP bahagi x. Dapat f. Okey, boleh flip. F sama dengan 2 EP bahagi X. Okey, teruskan. Sekarang masa yang sesuai untuk isikan nilai. Nilai EP ialah 0.4 joule. Dan nilai X ialah 5 cm. Okey. Cumanya 5 cm ni bukan dalam unit SI kan. Jadi kita kena tukar ini dululah kepada unit SI 5 cm berapa meter? Ialah 0.05 meter. Okey. Jadi tekan kalkulator kira semua ni. 2 darab 0.4 sama dengan bahagi 0.05. 16. Jadi dapat 16. Kalau tengok unit ni, joule per meter, negatif 1. Ataupun kamu dah tahu unit untuk daya kan, Newton boleh pakai Newton. Okey, tak ada masalah. Macam tu itulah dia daya yang dikenakan, 16 Newton. Yang menyebabkan spring itu memanjang sebanyak 5 cm. Dengan kekerasan spring itu ialah dengan mana jika spring itu dipenyekkan atau diregangkan sebanyak 5 cm dapat menyimpan tenaga sebanyak ini. Okey, boleh Kita teruskan last B. Hitungkan pemalas spring itu. Jadi pemalas spring ialah K Okey. Jadi sama juga soalan apa rumus yang ada K ni, nak cari K. Ialah K sama dengan F bahagi X. Jadi carikan nilai daya yang diberi, iaitu kita dah cari tadi F, kita dah dapat berapa tadi, 16 Newton. Isikan untuk F dan pemanjangan yang berlaku ialah 5 cm. Okey.
Kamu nak, kalau sini nak tulis 5 cm, pakai unit centimeter pun boleh, pakai unit meter pun boleh. Dia ikut suka. Okey. Boleh saja sebab semua tu sama nilai. Tengok cikgu nak buat dua-dua sekali lah. 16 Newton. Okey, yang ni unit sentimeter, 5 cm. Yang ini unit dalam meter, 0.05 meter. Okey, tekan kalkulator 16 bagi 5. 3.2. Tapi bila akan pakai unit ni, kena tulis unit ni lah penuh. Newton sentimeter negatif 1. Okey. Kalau pakai unit ni, kena tulis unit ni lah. 16 bahagi 0.05 320 unit. Kena pakai unit ni lah. Newton, meter naik atas, meter negatif 1. Itulah. Jadi hak mana satu betul? Dua-dua pun betul lah, tak ada masalah. Okey kamu dah belajar pertukaran unit. Yang ni boleh tukar kepada unit ini pun boleh tukar pada unit ini. Kamu akan dapati nilai ni adalah begitu masing-masing dengan unit masing-masing. Okey. Sampai di sini sahaja. Jika kamu perlu ulang video, ulanglah banyak-banyak kali, download dulu, lebih baik untuk jimatkan data. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh message direct cikgu atau boleh tanya dalam kelas berikutnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.